بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan diliputi oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka, maka mereka kekal di dalamnya. Manakala orang yang beriman kepada Allah serta beramal saleh, maka merekalah ahli syurga dan mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 81 dan 82. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Jami' Sahihnya, maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mat urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al jannah famin ahli al jannah wa in kana min ahli an nar famin ahli an nar yuqal hadha maq'aduk hatta yab'athaka Allah Ta'ala ilaihi yawmal qiyamah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mat, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian, idza mat, Allah ambil nyawa kita. Arti kata lain, waktu ni Allah bagi kesempatan kita hidup di muka bumi Allah. Apabila sampai satu masa Allah ambil nyawa kita, maka kita pindah daripada alam dunia hingga ke alam barzakh. Golongan yang tidak mempercayai tentang golongan apa dia alam barzakh ini, apabila mereka memikirkan agama ini hanya sekadar meletakkan akal fikiran semata-mata, ahli sunnah wal jamaah, maka kita mengetahui bahawa setelah mana kita menghadapi alam dunia ini, Allah berikan kesempatan dan peluang untuk kita buat amal ibadat sebanyak mungkin, amal kebaikan, amal soleh sebanyak mungkin di muka bumi Allah ini. Maka apabila sampai satu masa, kita akan pergi ke satu alam yang lain, disebut alam barzakh. Nabi kata, idza mat, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, kata Nabi, urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi, maka kata Nabi SAW, tempatnya akan dibentangkan kepadanya sepanjang hari. Maknanya bila dia mati esok, dia nak tahu bahawa perjalanan yang dia semakin jauh itu, dengan menempuh mahsyarnya, dengan menempuh yaumul mizannya, dengan menempuh setiap siratnya, maka nak tahu dia berjaya ataupun tidak, bermula daripada alam barzakh. Bermula daripada alam barzakh. Nabi sebut, kana min ahlil jannah famin ahlil jannah.
Nabi kata kalau dia ahli syurga, maka dia akan digambarkan seolah-olah dia ahli syurga. Para ulama hadis apabila mensyarahkan hadis ini, fa'ammal mu'min yafta'u lahu bab minal jannah minha rihuha wa na'imuha. Kata ulama, apabila ciri-ciri ahli syurga dia masuk dalam alam barzakh, Allah akan bagi kat dia wangian-wangian yang harum. Dia masuk dalam syurga, dia rasa wangi, dia rasa selesa, dia rasa seronok. Macam kita balik rumah tuan-tuan sekalian, balik rumah tuan-tuan, orang rumah kita, ahli keluarga kita ni, anak-anak kita ni, dia susun bagi elok. Hak mana kena lipat dan lipat bagi elok. Hak mana tempat ni dia bubuh minyak wangi pula. Bagi apa? Bagi suasana yang harmoni. Suasana yang sakinah, seronok bila masuk dalam rumah tu. Nabi SAW sebut, ciri-ciri ahli syurga, dia masuk alam barzakh, Allah bagi nikmat. Yang kedua, kata ulama, wa na'imuha, dia duduk alam barzakh dengan penuh yang seronok, dengan penuh nikmat. Dan juga kata ulama, wa yusi'a alaihi qabru, dan Allah akan luaskan kubur dia. Ya, dan juga wa yakuna rawdatan min riyadil jannah, dan juga Allah jadikan alam barzakh itu di antara taman-taman syurga. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Wa in kana min ahli an-nar, dan jika sekiranya dia termasuk di kalangan ahli neraka. Hak tadi ahli syurga, Allah bagi dah, tunjuk kat dia ciri-ciri ahli syurga, alam barzakh ni hang dapat nikmat dah. Nabi kata kalau dia ahli neraka, sebaliknya kata Nabi, famin ahli an-nar, dan dia akan diperlakukan seumpama seperti ahli neraka. Lalu sebut yuqal hadza maq'aduk, lalu dikatakan kepadanya hadza maq'aduk, inilah tempatmu, hatta yab'athaka Allah Ta'ala ilaihi yaumal qiyamah, sehinggalah akan dibangkitkan menuju pada hari kiamat. Nabi kata, la ni hari ni tempat hang. Hak dulu waktu kat dunia dulu hang main-main dengan agama hang. Waktu dekat dunia dulu hang tidak menghayati, hang tidak menuruti segala perintah Allah. Hari ini inilah tempat dan hang rasa sendiri alam barzakh. Dan kata Nabi sampai hari kiamat dia akan diperlakukan begitu rupa. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Baihaqi rahimahullah, dia menyebut dalam kitab dia Syu'batul Iman, di antara cabang-cabang keimanan, apabila di antara salah satunya kita beriman dan kita percaya bahawa amalan kebaikan, amalan saleh, amalan baik itu akan dikurniakan, akan dianugerahkan redha Allah, rahmat Allah dan syurga Allah. Dan tanda ataupun cabang keimanan juga, apabila seseorang itu dia buat kejahatan, dia buat benda mungkar, dia khianat, orang bagi amanah kepada dia, dia khianat terhadap amanah itu, maka balasannya ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Hak tu, bila kita faham hak tu tuan-tuan, konsep asas kita, dasar asas kita dalam kita beragama tuan-tuan, kita buat, kita duduk seorang-seorang pun kita macam itulah kita duduk depan orang ramai macam itulah kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi bagi tahu bahawa orang buat baik balasan dia macam ni. Begitu juga tuan-tuan orang yang buat sebaliknya, balasan dia begitu juga. Dalam salah satu juga antara cabang-cabang iman yang apabila kita buat satu benda, Allah akan berikan kesuburan iman dalam hidup kita. Antaranya kata Al-Imam Baihaqi rahimahullah, iaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu. Nah, di antara dengan beberapa darjat. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya nak subur keimanan kita kepada Allah. Kata ulama, kata Baihaqi dalam apa Syu'batul Iman,
labudda kata orang Arab mesti menuntut ilmu. Mesti kena menuntut ilmu. Yang tadi kita solat subuh tadi ni tuan-tuan, ada orang yang solat subuh dengan ilmu dan ada orang solat subuh dia hanya ikut orang saja. Bila orang solat subuh di atas ilmu, segala bacaan yang dia baca tuan-tuan, dia mengetahuinya. Segala berkaitan dengan hukum hakam, dia mengetahuinya. Dan segala cara bagaimana iblis, talbisul iblis, belitan-belitan syaitan, bagaimana iblis ni dia nak twist, dia cuba untuk menyeleweng hati kita. Dia ada ilmu, maka tuan-tuan, beza di antara orang yang ada ilmu dengan ada ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kata Allah dalam surah Zumar ayat yang ke-9, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebab tu tuan-tuan sekalian, ada di kalangan orang yang solat ni tuan-tuan, dia boleh solat lama. Kita ni kadang-kadang solat, apa tu imam ni baca lama sangat, apa tu imam ni baca lambat sangat. Nabi SAW tuan-tuan, bila sujud, Nabi sujud lama. Nabi bila Nabi baca tuan-tuan, surah pilihan tu bukan qul huwallahu ahad. Itu kalau jadi imam, dia kena mengetahui orang bawah, orang makmum. Dia kena pendekkan bacaan supaya ada di belakang itu ada orang yang tua, ada orang yang tidak berkemampuan. Itu imam. Ni kalau seorang-seorang tuan-tuan, Nabi bila salat panjang. Memang Nabi salat panjang. Nabi bacaan dengan bacaan yang panjang. Bitartil. Ya, kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi baca dengan ilmu. Nabi baca dengan penuh penghayatan. Nabi mengetahui isi kandungan itu. Maka begitu juga tuan-tuan sekalian, kita perlu tahu bahawa bagaimana belitan-belitan syaitan ini, dia cuba untuk menyeleweng hati kita. Saya bawa satu kitab pada pagi subuh ini yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Dalam kitab dia Talbisul Iblis. Kalau tak salah saya, dia wafat sekitar tahun 400 Hijrah begitu. Ya. Maka Imam Ibnu Jauzi tuan-tuan, dia mengarang satu kitab Talbisul Iblis. Bagaimana tuan-tuan belitan-belitan syaitan, bagaimana iblis ni dia cuba sedaya upaya untuk seleweng hati kita. Jom pagi subuh ni kita tengok bagaimana tuan-tuan belitan syaitan ini dia cuba untuk seleweng hati kita ni. Ya. Maka Allah pernah sebut dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maknanya apa tuan-tuan? Ni Allah pesan kat kita nak buat ibadat ni. Kita nak buat ibadat, kita nak baca Quran. Nak baca Quran pun Allah pesan, minta perlindungan daripada aku, daripada beritan syaitan. Ni tugas iblis ni memang macam tu. Orang yang buat ibadat pun kena dengan dia. Orang yang tak buat ibadat pun lagi-lagi kena dengan dia. Orang yang ada ilmu pun kena dengan dia. Apatah lagi orang yang tidak ada ilmu tuan-tuan, lagi mudah kena dengan belitan syaitan. Baik, yang pertama tuan-tuan sekalian, kata Al-Imam Ibnu Jauzi, ya, bagaimana tuan-tuan sekalian, syaitan ini yang dikatakan iblis ni tuan-tuan, dia cuba untuk menyeleweng hati kita ni di kalangan orang yang kuat amal ibadat. Kuat amal ibadat ni. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan amalan-amalan sunnah. Baik dah tuan-tuan. Baik, kita tengok kata Ibnu Jauzi. Iblis memperdayakan sebahagian orang, lalu mereka meninggalkan sekian banyak sunat kerana berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Maknanya apa tuan-tuan? Imam Ibnu Jauzi kata, dia buat ibadat, dia ikut akal dia. Bukan dia ikut Nabi Habaq, bukan dia ikut para ulama yang mu'tabar, mengikut disiplin ilmu yang betul. Dia tak ikut itu, dia tak mengaji. Ya, dia ikut mana pertimbangan dia rasa benda ni elok, dia buat. Maka tuan-tuan, kata Ibnu Jauzi, di antara mereka ada yang sengaja tidak ikut dalam saf yang pertama, seraya mereka berkata, kerana aku ingin mencari
ketenangan hati di tempat solat ini. Maknanya apa tuan-tuan? Ada beberapa masjid, ada beberapa surau yang dia tak ada ikon, ya. Jadi bila mana imam panggil saf sufufakum, penuhkan saf hadapan, dia kata tak apa, hangpa masuklah. Aku nak cari sudut-sudut tang mana. Ada juga geng-geng kita ni dia pergi cari tang mana hak ada kipas angin, dia pergi duduk tang tu. Ada tuan-tuan, dia cari tang mana kipas angin, selalunya orang sembahyang jemaat, dia ada lah tu geng-geng tu. Tang mana saya ada kipas angin, hak tala kat dia seorang tu. Dia pergi cari tang tu buat. Tu imam kata penuh saf hadapan. Tak. Dia kata aku dak duduk tang ni. Dia kata alasannya apa? Aku lebih khusyuk aku duduk tang ni. Nabi SAW bagi tahu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata, "Lau ya'lamu an-nas ma lahum fi an-nida'i was-saff al-awwal." Nabi kata, kalau manusia tahu, kalau manusia ni ada ilmu, maka dia tahu bahawa pahala dan nilai orang yang azan. Ni muazzin tadi ni. Dia azan subuh, orang dengar azan subuh dia, orang bersihkan diri pakai pakaian yang bersih, datang melaksanakan solat berjemaah, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Nabi kata, "Lau ya'lamun nas," kalau manusia tahu pahala orang azan tadi ni dan juga pahala untuk memenuhi saf yang pertama. Saf pertama tadi, belakang imam, tepi imam, kira saf pertama kira. Maka thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Pastinya mereka akan melakukan undian di antara mereka. Tentu mereka mahu mengundinya. Dia pun mengundi. Bukan mengundi jadi IDK masjid saja. Bukan mengundi jadi kerajaan saja. Dia mengundi nak saf. Nabi kata, ini hadis sahih. Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Para ulama menyebut bahawa Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Hadis Sari Muqaddimah Fathul Bari menyebut bahawa apabila dua ulama ini meriwayatkan hadis secara serentak Bukhari Muslim, maka tentuan hadis itu makbul, diterima dari seluruh sanad dan juga matan dia. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama. Iblis ni dia tengok, dia bagi tahu bahawa hang pergi duduk sudut tertentu, kalau boleh pergi cari hak tempat gelap-gelap sikit, tentu lebih hang khusyuk berbanding hang duduk dekat penuh hadapan, orang pun tengok hang, orang kata hang ni orang bertunjuk rajin dan sebagainya. Ini semua cara syaitan dia cuba untuk twist kita ni daripada meninggalkan perkara sunat. Pertama. Yang kedua kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, itu bagaimana muslihat syaitan terhadap seseorang yang melakukan solat sepanjang malam. Hari pagi ni tuan-tuan, kita dah cerita orang yang kuat ibadat ni. Bukannya orang tak buat ibadat, orang yang kuat ibadat. Maknanya apa tuan-tuan? Kata Imam Ibn Jauzi, muslihat iblis dilancarkan terhadap pahala ibadah. Lalu mereka banyak-banyak mendirikan solat malam. Maka ada di antara mereka ada yang menjaga sepanjang malam, lebih suka melakukan solat malam dan solat duha dalam ukuran yang lebih banyak daripada kesukaannya mendirikan solat fardu. Maka mereka tidak mendekati waktu fajar, dia tertidur dan tertinggal dari mengerjakan solat fardu. Maknanya apa tuan-tuan? Kata Ibn Jauzi, orang ni bukan tak buat qiyamul lail, dia buat. Dia buat qiyamul lail tu sampai tak tidur malam tuan-tuan. Mula daripada pukul 12, thumma raka'atain, thumma raka'atain, thumma raka'atain. Habis 2 rakaat dia bangun solat. Habis 2 rakaat dia bangun sembahyang. Sampai dekat-dekat subuh tuan-tuan, dia kata 5 minit lagi nak subuh ni. Dia kata 5 minit lagi nak subuh ni, dia pergi bantai tidur. Dia bantai tidur tuan-tuan. Subuh dia maghrib-maghrib, ya Allah, 7:30 dah. Dia bantai tidur, rupanya pukul 8 dah. Anak-anak kita nak mula-mula nak puasa Ramadan tu, makin syok dia semangat nak. Ya, kita pun pesan kat dia, 5 minit, 10 minit ni nak subuh. Jangan duk tidur. Hang tidur lagi, jawab dia subuh. Ya, tak 7:30, pukul 8. Nah, pesan saja. Sabar tak? Nak benda tu sunat. Ya, barakah. Solat fardu itu wajib. Iblis ni tuan-tuan, dia bagi, dia hias dulu.
hang buat qiyamul lail. Buat qiyamul lail itu kata ulama sampai memenatkan tubuh badan dia. Kata Ibnu Jauzi, bila dia buat amal ibadat tu sampai dia tak tidur malam, esok dia menjadi seorang muslim yang pemalas dan juga malas untuk mencari rezeki dan nafkah untuk dia bagi kepada anak dan juga isteri dia. Cuba bayangkan tuan-tuan, kata Al-Qaradawi hafizahullah mempertimbangkan fiqhul muwazanat, yang mana satu daruri, yang mana satu hajiat. Mana satu daruri? Daruri ni apa tuan-tuan? Perkara yang wajib mesti kena buat. Apa dia? Cari nafkah. Ya, pagi-pagi subuh jangan duk tidur, pergi buat kerja, cari makan. Buat kerja jangan duk malas. Hang kuat ibadat tapi benda wajib bagi nafkah, hang buat malas. Lepas tu Islam ajak kepada kita tuan-tuan, orang Islam dia menjadi seorang Islam yang seimbang dari sudut tuan-tuan sekalian keduniaan dia dan juga urusan akhirat dia. Bukan duk ulun masjid dia, bukan duk ulun ni, ulun juga dalam urusan dunia. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, apabila tuan-tuan sekalian, Sayyidatina Aisyah ni dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, dia pagi-pagi tuan-tuan sekalian dia sedang dia cari Nabi. Ya, sepertiga malam tu dia sedang dia cari Rasulullah. Cari-cari tuan-tuan Nabi sedang sujud. Bila Nabi sedang sujud tuan-tuan, apa doa Nabi? Nabi baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu doa Nabi. Apa Nabi ni tuan-tuan baca doa ni tuan jami' mania. Nabi ni tuan-tuan bila baca doa dia merangkumi keseluruhan permintaan. Ya, Nabi suruh minta doa dekat dunia, wahai umatku, minta doa kepada Allah biar dunia pun kita nak jaya. Biar dunia pun kita nak berjaya. Betah lagi urusan akhirat kita. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Orang ni tuan-tuan, ibadat sunat dia jaga subuh, ibadat wajib dia tak jaga. Ya, dan juga apatah lagi dia bermalas-malasan dalam urusan dunia. Pergi cari buat kerja dia malas dan sebagainya. Tapi suruh buat ibadat dia mau. Ini tuan-tuan, ini orang Islam yang tidak seimbang. Ya, orang Islam yang tidak seimbang. Dan kata ulama, tuan-tuan sekalian, apabila ya Al-Husaini Al-Ghazwaini, apabila dia ahli ibadah, bila mana dia masuk dalam masjid dalam keadaan mundan mandir. Mundan mandir itu kan duk pening kepala. Sebab pagi tadi dia tak tidur. Ya, bila dia masuk masjid dalam keadaan yang orang panggil apa? Mundan mandir, serabut kepala. Orang panggil tak ada rehat tuan-tuan sekalian. Maka kata ulama kepada ketika menanya dia ini, maka dia menjawab bahawa ini merupakan kejahilan terhadap ketentuan syarak dan juga akal. Kata ulama, hak ni orang buat, orang jahil saja buat benda tu. Ya, orang jahil saja. Maknanya apa tuan-tuan? Dia tidak memenuhi hak tubuh badannya. Badan kita ni ada hak. Kita kena berehat. Kita kena makan makanan yang sihat. Ya, nak makan ada waktunya, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Badan kita ni ada hak dia. Begitu juga akal ada hak dia. Rohani kita ada hak dia. Maka kita memenuhi segala hak itu dengan seimbang. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga kata Ibnu Jauzi, iaitu bagaimana talbis, belitan syaitan, belitan iblis, iaitu dengan dalam masalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Kata Ibnu Jauzi, iblis memperdayakan segolongan orang dengan banyak membaca Al-Quran. Mereka membacanya dengan cara yang laju, tanpa tartil, bi ghairi tartil, dan tidak disertai penghayatan hati. Ini dah tuan-tuan ni. Maknanya apa tuan-tuan? Dia kalau nak baca Quran, nak bagi habis khatam 2-3 kali, pertama dia tak jaga hak huruf Al-Quran. Ya, dia tidak memenuhi sifat-sifat huruf. Ya, sifat syiddahnya, sifat rakhawahnya, ya, sifat hamsnya, itu sifat huruf. Ya, dan juga bagaimana sifat dan juga makharijul huruf. Nak sebut dad tang mana nak keluar, nak sebut ain tang mana nak keluar. Orang Kedah ni semua ain ni tuan-tuan, apa ni apa? Adnal halqu, bawah ni.
sebenarnya kalau kita belajar dalam ilmu makharijul huruf, wasatal halqu, takat ni ya, tengah-tengah. Tak tu pernah berlatih tuan. Kadang-kadang orang Kedah ni dia bantai adnal haqu bawah ni, semua ain dia tekan kira puas kira. Tu orang Kedah tuan. Sebenarnya tuan dengar Ustaz Hazli Ismail baca ain macam mana. Dia itu wasatal halqu. Tengah-tengah. Tuan sekalian, tapi susah nak buat. Dia kena berlatih. Lepas tu dia kena berlatih, dia kena guru mai tolong ajar lah kita. Dengar macam mana nak untuk guru tu baca. Itu cara dia. Ya. Baik. Tuan sekalian, kata ulama tuan sekalian. Ya, bahkan ini disebut dalam Mabahith fil Ulumil Quran, menyebut bahawa maratibul qiraah ni tuan-tuan dia ada 3. Ada kita 4 ya. Martabat-martabat bacaan dalam Al-Quran ni tuan-tuan dia ada 3. Yang pertama bitahqiq, tilawatul Quran bitahqiq. Bitahqiq ni macam mana? Baca Quran ni seketul-seketul, satu-satu. Macam orang baca tarannum satu-satu baca. Ataupun orang mula nak mengaji Quran dia baca seketul-seketul huruf dan sebagainya. Itu bitahqiq. Tu imam tuan-tuan kalau solat tarawih dia pergi baca bitahqiq, jawab dia makmum kuih sikit dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab lambat nak habis. Dia baca satu-satu. Nah, yang kedua kata ulama maratibul qiraah iaitu bitartil, dengan cara sederhana. Laju pun tak sangat, cepat sangat pun tak. Sederhana. Tapi masih lagi menjaga hukum-hukum tajwid dan bihlajul arab. Yang ketiga iaitu bil hadar. Terus ada sebagai kita bitadwir ya. Sambung sekali. Bil hadar. Hadar maksudnya apa? Orang hak duk berulang Al-Quran. 1 juzuk tiap hari, 2 juzuk tiap hari, 3 juzuk tiap hari tu tuan-tuan, mereka guna bil hadar. Hadar ni baca cepat ya. Tetapi masih lagi menjaga apa dia hukum tajwid, makharijul huruf, sifat tajwid. Ini bil hadar. Tapi orang ni tuan-tuan, hadar pun tak, tartil pun tak, tahqiq pun tak. Ada kena cerita ni. Ya, dia kira nak bagi perhabis baca. Betul ada di kalangan kita tuan, bila masuk bulan Ramadan dia duk kalut tanya orang. Kata hang khatam berapa kali dah? Ya, kadang-kadang ni tuan-tuan, orang ni, ya betul khatam tu cantik. Banyak baca Quran cantik. Kalau baca Quran tapi seperti mana berlaku seperti ini, tak faham apa bila hang baca dan juga tidak memenuhi hukum-hukum tajwid, maka ia bukan perkara yang dituntut dalam syarak. Bukan perkara yang dituntut dalam syarak. Biar kita ni berkualiti bila baca. Tadarus Al-Quran, biar kita baca tak banyak tak apa. Yang banyak lagi bagus. Tapi bila banyak, biarlah jaga tarik dan menghayati. Dr. Salah Al-Khalidi dalam kitab dan Lataiful Quran, dia pernah menyebut bahawa tuan sekalian, baca Quran ni bila baca Quran menyebabkan hati kita ini semakin lembut, semakin mudah mendengar nasihat orang. Semakin tuan hati kita ni lunak dengan syarak, dengan agama kita. Itu fungsi Al-Quran. Bukan semakin banyak baca Quran, semakin membangga diri kita. Semakin banyak baca Quran, semakin kita menabik dada bahawa aku hari ini banyak khatam Quran. Tak. Bukan itu fungsi Al-Quran. Al-Ghazali, guru kepada Al-Qardawi, dia menyebut bahawa fungsi Al-Quran adalah menghidupkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Bukan sekadar dilagu-lagukan, bukan sekadar ditaranumkan, dipertandingkan, bukan sekadar itu. Kata Al-Ghazali, ya, menyebut Al-Quran ini perlu dihidupkan dalam kehidupan kita. Ya, ia menjadi undang-undang dalam kehidupan kita. Ia menjadi panduan dalam kehidupan kita. Sayyidina Umar Al-Khattab apabila ditanya beberapa soalan kepada dia, kenapa kamu tidak memperbanyakkan menghafaz beberapa ayat Quran? Dia mengatakan bahawa aku belum lagi menghabiskan memahami isi kandungan ayat Al-Quran ini, dan juga aku belum lagi menghayati sepenuhnya ayat Al-Quran yang aku hafal ini. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah ya. Itu yang ketiga, bagaimana tuan-tuan sekalian tipu daya iblis ya. Maka ini tuan-tuan sedaya upaya ya, untuk tuan-tuan sekalian menipu dan juga untuk menyelewengkan hati kita ini. Sebab tu saya ulang sekali lagi bahawa di antara salah satu cara untuk kita ni menyuburkan keimanan
dan juga meyakini keyakinan kita terhadap agama dan juga iman kita. Kata Al-Imam Baihaqi rahimahullah, tidak mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Tak ada, dia bukan dengan semangat saja. Ya, nak berjihad pun tuan-tuan mesti dengan ilmu. Ni kira dengar perang ya kita pergi. Tak. Ulama susun apa dawabit dan syurut dia bila mana nak berjihad. Ada syarat-syarat dia. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT, kerana Islam ini dia berada atas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu yang pertama. Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah, dia menyebut bahawa di antara salah satu hikmah Allah turunkan surah yang pertama Iqra itu mengatakan bahawa Islam ini agama berasaskan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Peliklah kita tuan-tuan sekalian, ya, apabila seorang yang beragama Islam tetapi tuan-tuan dia tidak semangat untuk menuntut ilmu. Dia tak cari mana-mana kuliah ilmu. Dia tak rasa kontang apabila diri dia tuan-tuan dia tidak menghadiri majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan saya rasa dekat tu dulu ya perkongsian tazkirah subuh saya pada pagi ini, beberapa perkara yang dianjurkan oleh para ulama tentang bagaimana tuan-tuan sekalian yang perlu untuk kita tahu ilmu. Bagaimana iblis dan syaitan ini sampai kiamat tuan-tuan, tugas dia memang untuk menyelewengkan hati kita. Dan kata Ibn Jauzi, tugas ini bukan sekadar orang yang tidak buat ibadat, bahkan orang buat ibadat pun tak terlepas daripada ini. Ya, begitu juga kata Ibn Jauzi, orang yang ahli ilmu pun kena dengan dia. Tuan-tuan, ahli ilmu ni tuan-tuan sedikit saya sebut bahawa ya, ada di kalangan ahli-ahli ilmu yang bila mana dia ada ilmu, dia ada pengikut. Tuan-tuan, orang ada ilmu ni tuan-tuan, dia ada pengikut dia, orang seronok apa yang dia cakap, apa yang dia lontarkan kepada masyarakat, orang seronok. Maka bila mana dia ada ilmu, dia ada pengikut yang ramai, pada waktu itu iblis ni dalam kitab ni, syaitan, dia cuba dia masuk dalam hati kita. Dia cuba masuk dalam minda, dia kata bahawa hang ni ada pengikut, hang ni ramai orang ikut kata-kata hang. No, hak kawan tu, tok guru tu, pengikut dia sikit, sepatutnya hang kena menandingi dia. Iblis dia pandai. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu subhanallah, bagaimana akhlak salafus salih, bagaimana para ulama yang rabbani, mereka ni tak suka diagung-agungkan tuan-tuan, tak suka. Ya, tak suka dinamakan mereka, tak suka dinobatkan apa pun, tidak. Al-Imam Nawawi rahimahullah, pada zaman dia tuan-tuan, pada zaman dia, kerajaan dan juga pemerintah pada ketika itu buang dia, tapi rakyat pada ketika itu tak buang dia. Ya, orang tuan-tuan pergi ambil mufti Imam ambil tuan-tuan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi lebih daripada mufti kerajaan pada waktu itu. Ini zaman Imam Nawawi. Imam Nawawi kena buang. Ya, Imam Malik rahimahullah, apabila ditanya oleh pemerintah pada ketika itu, nada kitab Muwatta karangan kamu ini dan juga mazhab yang diasaskan oleh kamu ini dijadikan mazhab utama dalam kerajaan kita. Kata Imam Malik, wahai tuan, pilah cari mazhab atau pilah cari kitab yang lebih baik daripada kitab aku. Oh, ni dah tuan-tuan akhlak Imam Malik. Ini dia akhlak salafus salih. Ini dia akhlak yang patutnya para ilmuwan dan sarjana Islam perlu mencontohi akhlak ini. Ya, kita ni tuan-tuan ramai sikit orang ikut, orang follow kita, oh dia rasa kembang dah. Dia rasa kembang dah, dia rasa hebat dah. Bila mana dia cakap benda yang salah, dia tak berani untuk tarik balik. Dia tak berani untuk memperbetulkan kesalahan itu. Kerana apa? Kerana kalau betul dia kata lekeh lah aku, depan anak murid ramai. Nah, orang ulama, orang yang hatinya yang rabbani, dia kalau salah, dia memperbaiki perkataan itu dan dia ada amanah dengan ilmu dia. Amanah dengan ilmu dia. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT, maka tuan-tuan, ini kitab yang sangat saya syorkan untuk tuan-tuan beli dan baca. Talbisul Iblis, bagaimana belitan syaitan ini dia cuba untuk
menyelewengkan hati, supaya tujuan ialah untuk kita ni tuan-tuan tidak beriman dan tidak menuruti segala perintah Allah SWT. Jadi saya setakat itu dulu perkongsian tazkirah subuh saya pada pagi ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حمد معنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.